Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para pendengar yang dihormati sekalian, bila kita bercerita tentang ataupun kita menyebut tentang suasana alam barzah, kita tak dapat lari daripada dalil-dalil, daripada hujah-hujah yang datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun asar-asar ataupun yang disebut dalam kitab-kitab yang menceritakan keadaan bagaimana suasana kita yang akan datang nanti. Kerana bila suasana yang akan datang ini kita tak boleh nak digambarkan dengan akal pemikiran kita sahaja, tidak. Tetapi kita kena tahu bahawa ia mestilah disumberkan daripada sumber-sumber yang datang daripada sumber yang sahih dalam agama, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas yang ada dalam agama ini sendiri. Dan Alhamdulillah kita telah menyebut berdasar pada kitab-kitab yang saya sering kali saya sebut dalam perbincangan kita ini, di mana saya sebelum daripada saya menyebut tentang mengenai suasana yang akan datang ini, saya baca beberapa kitab-kitab yang untuk dirangkumkan supaya kita lebih nampak dan kita lebih jelas perjalanan kita yang akan datang nanti. Antaranya kitab Al-Budur Safirah ila Ahwalul Akhirah yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini yang disebut dengan dalam terjemahan Ziarah ke Alam Barzah yang telah diterbitkan oleh Intim Record pun ada kitab ini, dan para pendengar boleh rujuk dalam kitab-kitab sebegini. Ataupun kitab yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah, yang kitab yang cukup tebal, Ziarah ke Alam Barzah juga, ataupun cerita tentang mengenai hari akhirat. Ataupun kita boleh baca dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang cerita tentang keadaan bagaimana suasana yang kita akan lalui nanti. Lalu kita rangkumkan dan kita cerita kepada dan kita sebut pada diri saya terutamanya dan kepada mereka yang merasakan bahawa perlunya kita mengetahui bagaimana satu saat di mana kita keseorangan di alam barzah nanti. Kerana ramai di kalangan kita terkeliru, dan ramai di kalangan kita dah bicarakan sebelum daripada ini, di kalangan kita yang bila mereka meninggal dunia, mereka meninggal dalam keadaan yang terkejut dan terpana dengan keadaan suasana yang mereka tak jangka keadaan-keadaan yang berlaku itu. Alhamdulillah, ruangan yang terbatas yang kita bicarakan setiap pada petang Khamis dan diulang pada saat hari Ahad itu, kita sebut tentang mengenai bagaimana perjalanan ini. Sengaja kita namakan dengan program Mau'izati ini, dengan tujuan bukan sekadar kita nak ingatkan kita sahaja, bahkan kita nak ingatkan di kalangan siapa sahaja yang mendengar program sebegini. Saya suka sebut tentang mengenai di antara yang menjadikan kebingungan di kalangan kita, apa yang akan berlaku lepas pada kita tiada nanti. Bila kita berlaku dan keadaan yang berlaku ini, bagi orang yang dia sentiasa jaga, dia akan mempersiapkan dirinya supaya dia tidak berada dalam keadaan lembah yang keji dan lembah yang hina itu. Tetapi bagi orang yang leka, dia akan biarkan, sehingga kan kelekaan inilah yang menyebabkan mereka masuk dalam kelompok yang bahaya waktu mana mereka berada menghadap depan Allah nanti. Pada kali ini, saya suka menyebut tentang setelah mana kita ditanya dan disoal itu, manusia ini akan dibahagikan kepada 3 kelompok yang besar. 3 kelompok yang besar ini yang disebut dengan kelompok yang kufur kepada Allah. Iaitu kelompok yang pertama, hari-hari, siang dan malam yang dilalui dalam hidupnya dalam keadaan yang cukup menakutkan dan mengerikan. Kelompok ini yang disebut dengan kelompok yang kufur kepada Allah. Ini diterangkan dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah ini, diceritakan tentang mengenai bagaimana penampakan syurga dan neraka pada mayat setiap hari. Tiap-tiap hari ini diperlihatkan pada siapa? Mereka yang kufur kepada Allah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah cerita tentang penampakan ini. Allah Subhanahu wa taala sebut annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala sebut api neraka itu diperlihatkan pada mereka pada pagi dan juga pada petang.
Lalu ditanya daripada Huzail ibn Abi Syaibah, dia mengatakan roh Fir'aun bersata dengan kaum kafir itu sentiasa berada dalam perut burung yang berwarna hitam, berulang alik ke neraka, dan diperlihatkan keadaan pada diri dia pada siang dan juga malam, ditunjukkan pada dia. Sementara daripada Ibn Mas'ud disebut bahawa Al-Ismaili mengatakan roh Fir'aun itu bersama dengan kaum dia dalam perut burung yang berwarna hitam, yang kita sebut pada pengajian yang sudah, bagaimana roh yang disebut dengan orang yang kafir ini berada dalam perut yang warna hitam, diperlihatkan pada mereka neraka setiap hari sebanyak 2 kali sehari. 2 kali sehari ditunjukkan dan dikatakan pada mereka, waktu mana tiap-tiap kali mana ditunjukkan itu disebut, inilah tempat tinggal kalian. Disebut, bila tunjuk je neraka, disebutkan, inilah tempat tinggal kalian. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka itu dipertunjukkan dan diperlihatkan pada mereka pada waktu mana pagi dan juga petang. Dalam tafsiran kata pagi itu digambarkan pada siang, manakala petang itu digambarkan pada malam. Maknanya 2 masa ini dipertunjuk dan diperlihatkan padanya 2 kali dalam keadaan sehari ditunjukkan, dan banyak hadis-hadis yang cerita tentang bagaimana penampakan itu. Penampakan kepada roh dalam keadaan yang ditunjuk kepada roh itu sampai kepada roh itu masuk dalam jasad. Imam Qurtubi mengatakan waktu mana dikatakan pada dia penampakan tersebut hanya kepada roh saja. Imam Qurtubi sebut demikian. Tetapi dan mungkin juga persamaan dengan sedikit bahagian daripada jasad. Katanya Imam Qurtubi ada roh ni masuk dalam jasad. Tapi masuk dalam jasad ini akan tapi mungkin penampakan tersebut kepada roh dengan seluruh jasad mungkin juga. Katanya Imam Qurtubi, manakala roh itu dikembalikan pada jasad dia semula, sebagaimana waktu mana roh dikembalikan sewaktu mana saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir itu. Maksudnya kita nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan orang yang kufur itu bila berada di alam yang disebut dengan alam barzah ini, mereka akan ditunjukkan neraka pada tiap pagi dan juga petang ataupun siang ataupun malam. Malam-malam yang dilalui itu malam-malam yang penuh dengan kesengsaraan. Tunjuk tu pun menakutkan. Macam kita bayangkan waktu mana ibu kita menunjukkan pada kita rotan. Kita rasa takut kan? Kalau sekadar itu pun kita rasa takut. Bila guru besar menunjukkan pada kita rotan, kita rasa takut. Ini bukan guru besar, ini bukan guru. Tetapi yang tunjukkan ialah Allah. Allah tunjukkan keadaan golongan yang pertama yang berada dalam neraka, yang berada di alam barzah ini yang disebut dengan kekufuran yang ada pada mereka tersebut. Ini keadaan yang pertama yang berlaku pada siang dan juga malam pada orang yang dinamakan dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua saya ingin sebut juga bahawa sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab sebut, diperlihatkan amalan orang hidup ini kepada roh orang mukmin. Waktu mana kita berada di alam barzah, kita akan mula diperlihatkan. Orang mukmin pula, dia akan berada di Illiyin. Bila dia berada di Illiyin, dan dia akan ditunjukkan amalan-amalan keluarga, amalan-amalan orang yang hidup kepada diri dia, melalui saat-saat yang indah yang dilalui pada diri dia itu, dengan keadaan-keadaan tertentu. Biar kita sebut satu-satu bagaimana keadaan. Bila kita hari-hari yang kita lalui ini, ditunjukkan amalan-amalan kita ini berdasar pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, sesungguhnya amal-amal kalian itu diperlihatkan pada kaum kerabat dan keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Kita yang hidup ini, kita jangan ingat amalan-amalan kita tidak ditunjukkan pada keluarga kita yang dah meninggal dunia. Arwah ayah kita, dia akan lihat balik anak-anak dia, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maksudnya apa yang dilakukan atas muka bumi ni. Ya, betul. Kita hidup ini, jangan kita ingat kita tidak ditunjukkan amalan-amalan kita. Rasulullah kata, amalan-amalan orang yang hidup ni, orang yang dah meninggal dunia boleh lihat. Orang meninggal dunia, orang mukmin dengan syarat dia mukmin. Saya sebut tadi orang kafir bagaimana keadaan pada dia. Tetapi kita nak sebut orang mukmin. Orang mukmin ni dia buat apa dia? Baca Quran, dia akan solat, dia akan duduk dengan amalan dia dan ditunjukkan amalan. Amalan orang yang hidup ni kepada orang dah meninggal dunia. Seorang isteri, walaupun dia dah meninggal dunia,
dia dapat melihat bagaimana keadaan amalan suaminya waktu mana masih hidup ini. Seorang suami pun sama juga. Macam mana diperlihat, kita akan sebut sebentar lagi. Tetapi nak sebutnya gambaran, diperlihatkan pada keluarga kalian yang sudah meninggal ini. Kata Rasulullah, jika amal itu baik, mereka pun akan rasa senang hati. Malaikat-malaikat akan dedahkan. Cuba kamu tengok ni, anak-anak kamu buat apa dia. Cuba kamu tengok ni, bagaimana isteri kamu, suami kamu yang sedang buat apa dia. Kamu tengok amalan-amalan yang mereka lakukan ini. Jika sebaliknya, mereka akan sebut, Ya Allah. Orang dalam kubur ni akan sebut, Ya Allah, jangan kamu matikan mereka sehingga kamu bagi petunjuk pada mereka, Ya Allah. Orang dalam kubur ni akan sebut doa pada Allah, Ya Allah, kamu janganlah lalui, biarkan dia ni, Ya Allah, mati dalam keadaan yang dianya tidak diberi petunjuk oleh kamu, sebagaimana kamu telah memberi petunjuk kepada kami. Ini doa orang dalam kubur kepada orang yang masih hidup. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Hadis ni diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Mundah. Dicerita tentang mengenai bagaimana amalan kita ni didedahkan. Kemudian sementara daripada Jabir bin Ibnu Abdullah, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, sesungguhnya amal-amal kalian diperlihatkan pada keluarga dan kaum kerabat kalian di dalam kubur mereka. Amal-amal kita yang kita buat ni akan ditunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jika baik, mereka akan rasa senang hati. Keluarga kita ni akan rasa gembira dengan amalan yang kita kerjakan. Jika sebaliknya, mereka akan doa pada Allah, Ya Allah, berikanlah ilham pada mereka agar berbuat taat kepada kamu, Ya Allah. Hadis ni pun diriwayat oleh Imam At-Tayalusi yang cerita tentang mengenai bagaimana keadaan amalan kita dibentangkan kepada orang yang meninggal dunia dengan syarat yang meninggal dunia itu orang saleh. Dan kita doa mudah-mudahan demikianlah. Sebab tu kita jangan buat benda-benda yang buruk. Jangan kita lakukan amalan-amalan yang tak baik. Kecil hati orang dalam kubur nanti dan kecewa mereka. Tetapi kalau kita buat amal-amal soleh, maka mereka tidak akan kecewa, bahkan mereka akan rasa gembira dengan amal yang kita kerjakan ini. Tapi kalau kita sayang pada arwah ayah kita, sayang pada arwah ibu kita, arwah-arwah yang meninggal dunia sebelum daripada kita sayang pada mereka, jangan buat benda yang keji. Jangan ada di kalangan kita elok-elok dah meninggal dunia, 2-3 hari lepas pada tu siap dah mula nak karaoke di kalangan keluarga kita. Dan siap dah mula kita pasang televisyen, tengok cerita-cerita entah apa-apa di kalangan keluarga kita, kemudian kita bergelak ketawa, sedih orang dalam kubur yang telah meninggal dunia ini sendiri. Ini digambarkan tentang mengenai perkara demikian. Kalau kita baca lagi dalam hadis yang lain, Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu Abi Ad-Dunya, dia menuturkan bahawa Abu Ayyub pernah berkata, amal-amal kalian diperlihatkan pada orang yang sudah meninggal. Jika mereka melihat baik, mereka akan gembira dan senang hati. Jika mereka melihat buruk, mereka akan doa, Ya Allah, ingatkanlah dia, Ya Allah. Orang dalam kubur ni sebut, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah, bantulah orang yang hidup itu supaya dia ingat sebagaimana kamu telah ingatkan kami. Bimbangnya orang dalam kubur terhadap kita kerana amalan-amalan yang kita kerjakan ini. Kemudian bila diperlihatkan ini, diperlihatkan bila kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Nawadirul Usul, cerita tentang mengenai yang disebut oleh Abdul Ghafur Ibn Abdul Aziz, menuturkan bahawa ayah dia pernah menerima riwayat daripada datuk dia. Dia bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal perbuatan itu diperlihatkan pada hari Isnin dan hari Khamis kepada Allah. Amal-amal kita ni kan ditukar. Bila pada hari Isnin dan hari Khamis. Hari inilah. Hari ini baru lepas waktu asar ni, masa yang ditukar, masa yang terbaik. Kemudian dibentangkan pada siapa? Bentang pada Allah. Dan malaikat ni tukar silih ganti yang mingguan, yang tukarnya. Kemudian kepada para nabi serta ibu bapa mereka pada hari Jumaat sahaja. Maknanya amal perbuatan kita ni dibentangkan pada Nabi dan juga mereka yang dah meninggal dunia, orang saleh di kalangan kita. Pada tiap-tiap hari Jumaat mereka diperlihatkan amalan-amalan keluarga, amalan-amalan kita. Kita kata, ya ke Ustaz? Tak percaya, tunggu matilah, senang cerita. Orang kita kan ramai, orang kita, ya ke tak ya, yang ni disebut dalam hadis Rasulullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita benda demikian, dan kitanya kena letak keyakinan, ya, aku nanti bila aku meninggal dunia nanti nescaya aku akan boleh lihat kalau aku orang soleh. Tapi kalau kita tak soleh, kita tak nampak keadaan-keadaan yang berlaku ini. Tapi kalau kita orang soleh, kita akan nampak bagaimana amalan-amalan mereka yang hidup itu akan tunjuk pada diri kita waktu mana kita dah meninggal dunia pada setiap hari Jumaat. Kalau kita di kalangan orang yang soleh, mereka akan senang dengan kebaikan mereka, dan wajah mereka pun semakin cerah. Tak payahlah nak pakai pemutih wajah. Nak sebutnya gambaran bagaimana bila kita ni dalam keadaan seronok, melihat amalan-amalan orang yang hidup itu dalam keadaan yang betul-betul soleh, maka akan gembira. Tengok anak-anak baca Quran. Tengok dalam keadaan anak-anak yang tak berhenti menziarahi kubur arwah ayah. Kadang-kadang tengok amalan-amalan yang dikerjakan oleh isteri kita, sedekah di atas nama kebaikan suaminya dan sebagainya. Dia buat benda yang demikian. Dia lakukan ini, dia akan menjadi semakin cerah wajah. Oleh kerana itu, bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian menyakiti orang yang sudah meninggal di antara kalian, kata Rasulullah. Rasulullah pesan, jangan sekali-kali kalian buat khianat pada orang yang dah meninggal dunia dengan amalan-amalan yang kalian kerjakan yang buruk dan yang keji itu. Sakit hatinya orang dalam kubur. Sakit hatinya arwah ayah kita bila melihat peribadi kita dan tingkah laku kita ini tidak benar mengikut syariat. Tidak sebagaimana yang diajar waktu mana hidup. Tapi dia doa minta, ya Allah tolong bantulah anak-anak aku, ya Allah. Tolong jadikanlah anak-anak aku ni di kalangan anak-anak yang soleh, ya Allah. Ini keadaan yang berlaku demikian. Kalau kita baca lagi dalam hadis riwayat Tirmizi, yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Al-Manamat dan juga Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'abul Iman, dia cerita tentang Nu'man bin Bashir. Dia mengaku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut begini, takutlah kepada Allah dalam kaitan dengan saudara-saudara kalian yang sudah menghuni kubur itu, kata Rasulullah. Kamu bertakwalah pada Allah dalam urusan keluarga-keluarga kamu yang sudah meninggal dunia itu, kerana amal-amal kalian diperlihatkan pada mereka. Amal-amal yang kita buat ini, Allah akan tunjuk setiap apa yang kita lakukan di waktu mana kita hidup di atas dunia ini sendiri. Ni yang diperlihatkan. Banyak lagi hadis yang lain yang disebut bagaimana keadaan. Contoh hadis yang lain daripada Abu Darda, Ibn Al-Mubarak dan Al-Bahani. Dia menyunturkan bahawa pernah mereka berkata, sesungguhnya amal kalian diperlihatkan pada orang-orang yang meninggal di antara kalian hingga mereka dapat merasa senang ataupun rasa sedih. Orang dalam kubur ni, dia akan rasa senang ataupun sedih. Tengok je amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia ini sendiri. Kalau kita buat benda-benda yang baik, macam sekarang kita dengar kuliah-kuliah, dan kita pun mula sebut mulut kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita dengar je kuliah ni, kita sebut, ya Allah tolong ampunkanlah dosa saya, ya Allah. Kedua ibu bapa saya, ya Allah. Amalan kita ni sampai tak pada arwah ibu kita? Ya, sampai. Dia akan tengok saja amalan yang kita buat ini. Kadang-kadang kita duduk bangun seorang-seorang, angkat tangan menangis, teresak-esak doa pada Allah. Ya Allah, bagaimanalah keadaan suami saya, ya Allah. Bagaimanalah keadaan anak-anak saya yang meninggal dunia itu, ya Allah. Kita hanya berdoa, kemudian kita sebut, ya Allah ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Mereka di kalangan orang soleh. Mereka hidup dalam keadaan soleh. Kemudian mereka tengok, ya Allah, rahmatilah orang yang hidup itu, ya Allah. Kerana dia dalam keadaan sentiasa ingat pada perintah-perintah kamu, ya Allah. Ini orang dalam kubur. Dia jawab ke tak jawab? Ya, dia jawab. Cuma kita kena faham, kematian ini menunggu giliran saja. Kematian ini maknanya siapa yang pergi dahulu. Kita jangan, sebab tu dalam Islam diajar, jangan kita meraung, jangan kita bertempik, jangan kita rasa sayu, jangan kita sampai peringkat kita tak boleh kawal diri bila kematian. Kerana dia mendahului kita, kita akan mengikuti kemudian. Itu je kaedah dalam hidup. Maknanya setiap orang akan pergi ke tempat tersebut. Oleh demikian, kamu jangan kelam kabut lah. Relax lah. Relax dalam keadaan yang tenang. Bila kematian seseorang itu, giliran dia. Kita kadang-kadang kan sayu tengok arwah ibu kita yang menghadap depan Allah. Kadang-kadang arwah ayah kita yang menghadap depan Allah. Orang yang kita sayang dalam hidup menghadap depan Allah. Kamu jangan rasa sedih, jangan rasa galat. Giliran itu akan sampai. Cuma yang kamu kena sedih, sikap kamu. Sikap yang ada pada kita ini, kita jaga ke tak jaga.
Waktu mana kita hidup ni, kita lepas pada tak ada tu, adakah berubah sikap kita? Ramai manusia yang berubah. Sampai peringkat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala tegurkan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa imma ta'ut au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tak lain seorang rasul. Adakah dia dan adakah dengan kematian dia itu, kewafatan dia tersebut, yang menyebabkan kamu bertukar dan berubah peribadi kamu? Ramai orang kita ni, dia sentiasa sebut, dah tak ada dah orang ni, dulu tak macam ni, dulu tak macam ni, dia sebut. Bila tak ada orang ni, dah berubah jadi macam ni. Kita jangan demikian. Kita ni tak sama, bukan kerana hidup dengan orang. Kita hidup kerana Allah. Bila kita hidup kerana Allah, maka janganlah kita rasa dalam hidup kita ini kerana orang. Bila kita buat, ada orang yang berubah sikap bila kematian isteri dia, berubah sikap bila kematian guru dia, berubah sikap bila kematian orang yang disayangi dalam hidupnya. Allah tegur, afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah dengan mati seorang itu mengubah diri kamu, menjadikan kamu berpaling daripada agama kamu, kamu merosakkan diri kamu? Jangan. Bahkan kematian itu giliran dia dahulu. Sekejap lagi kita akan gilir, kita akan sampai. Jadi macam mana cara yang kita kena buat dalam hidup kita ni? Buat amal soleh. Kerana amal kita ini dipertunjukkan di hadapan orang yang telah meninggal dunia itu. Kalau dia di kalangan orang soleh, dia akan lihat amalan-amalan pada tiap-tiap hari Jumaat itu Allah bentangkan dan Allah tunjukkan pada kita, pada orang yang dah meninggal dunia, terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Ini keadaan yang kita kena lakukan, jaga pada kita. Kemudian pada masa yang sama, bagaimana kita nak jaga pada diri kita ini supaya kita ni jangan sampai peringkat dalam keadaan kitanya merosakkan orang yang telah meninggal dunia ni. Bagaimana cara? Menyambung silaturahim. Kerana sambung silaturahim ini artinya dia penampakkan amalan. Saya nak sebut macam mana nampakkan amalan tadi. Berlaku pada Ibnu Al-Mubarak, dia menuturkan riwayat daripada Uthman bin Ibnu Abdullah Ibnu Aus bahawa Sa'id bin Jubair pernah berkata kepada dia, mintalah izin kepada puteri saudaraku, dia adalah isteri Uthman, puteri Ibnu Amr bin Aus. Kemudian dia pun berangkat, dia minta izin agar dapat menemuinya. Setelah mana dia masuk dan tanya, bagaimana keadaan suami kamu memperlakukan pada kamu? Dia tanya pada isteri, pada anak perempuan dia, macam mana keadaan suami kamu yang lakukan pada kamu? Dia buat macam mana? Berbuat baik ke bagaimana? Lalu dia jawab, ya, dia sentiasa berbuat baik pada saya. Kemudian selanjutnya dia berkata, wahai Osman, berbuat baiklah kepadanya, kerana kamu tidak berbuat baik, tidak berbuat sesuatu padanya, melainkan akan diketahui oleh Amr bin Aus. Amr bin Aus ni telah meninggal dunia. Setiap kali mana kamu buat baik pada anak perempuan Amr bin Aus ini, nescaya Amr bin Aus akan tahu. Maknanya kamu jangan tak berbuat baik. Orang lain datang tanya khabar tentang puteri Amr bin As ni. Bagaimana keadaan dia kamu? Suami kamu buat baik tak buat baik? Katanya puteri sebut bagus, suami saya bagus, orang yang bagus dan sebagainya. Dia pun orang soleh ni tegur pada suami dia, kamu jaga betul-betul, kerana setiap amalan yang kamu buat terhadap anak pada isteri pada kamu ini, anak kepada Amr bin As ini, akan diperlihatkan di hadapan Allah terhadap amalan yang dikerjakan oleh kamu di hadapan Amr bin As yang telah meninggal dunia ini. Ditanya, lalu menantu lelaki ni tanya, apakah orang yang sudah meninggal itu dapat mendengar tentang orang yang masih hidup? Orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengar ke? Dia menjawab, ya, tidaklah seorang yang sudah meninggal dan memiliki keluarga terdekat, melainkan akan datang pada amalnya perbuatan keluarga yang masih hidup. Jika dia buat baik, dia akan rasa senang. Dia akan rasa senang. Jika dia buat buruk, dia akan berduka cita. Seorang bapa kan, dia tengok anak perempuan dia dipukul oleh suami. Misal contohnya, suami yang pukul anak perempuan dia. Arwah ayah dalam kubur ni tak rasa sedih ke? Sedih. Ayah, ya Allah, waktu mana aku hidup dahulu tak ada lah macam ni perangainya. Tapi bila aku dah tak ada ni, tiba-tiba dipukul anak perempuan aku. Ni dia akan jadi rasa sedih. Ataupun, ya Allah, mengapalah waktu mana aku ada dahulu, dia cukup jaga aku. Tapi bila aku dah tak ada ni, rumah pun dia tak pulang lagi. Dia tak balik lagi ke rumah. Rumah yang pernah anak perempuan aku hidup di atas rumah dahulu. Sayukan orang dalam kubur tu sayu.
Sebagaimana kita lah, kalau kita ada anak, bila orang berbuat kasar dengan anak kita akan rasa galat. Mengapalah, kita tak pernah pun buat galat, buat kasar terhadap anak kita. Tiba-tiba ada orang buat kasar. Tetapi kita rasa kekasaran itu bila kita dalam kubur, bila dilihat, ditunjuk. Tapi kalaulah orang berbuat baik pada anak-anak kita, bila kita dah meninggal dunia, anak-anak perempuan kita ni orang jaga, orang elok, orang tatang betul-betul. Si suami ni jaga betul-betul dalam keluarga tadi. Maka orang dalam kubur ni kata, ya Allah, untunglah dia dan bawalah kebaikan dalam rumah tangga itu, ya Allah. Doa-doa itu. Bahkan jika buruk dia akan berduka, dan jika sedih dia akan berduka dan sedih. Bahkan jika dia menanya seorang yang sudah meninggal dunia, bila dah meninggal dunia, katakanlah ada kawan-kawan dia meninggal dunia, saya sebut tadi sambung silaturahim. Waktu mana meninggal dunia, lalu dia akan datang pada kawan-kawan yang dia meninggal dunia. Roh ni akan datang. Dan kita dah cerita dah, bila kita dah sampai dalam keadaan kekosongan, kita seorang je dalam kubur ini, kemudian di waktu itu kita dengar roh-roh yang berterbangan. Roh-roh ini bunyi macam bunyi lebah begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritanya. Kemudian lepas pada itu kita tertanya-tanya, bunyi apa ni, bunyi apa? Kemudian dalam keadaan bunyi apa ni, malaikat jawab, tu bunyi roh-roh yang sudah meninggal dunia sebelum daripada kamu. Kemudian kita pun alhamdulillah kita dengar. Bila kita dengar je roh-roh yang berterbangan tu, kita dengar sayup-sayup mereka sebut, biarkan dia. Dia letih lagi tu kan. Kita pun sebut, tak, saya tak letih. Cuba tengok ni kain kapan saya ni, kain yang indah. Kamu tahu tak siapa yang pakaikan untuk saya? Anak saya yang paling soleh. Kita pun tunjuk gembira kita. Kerana setiap mayat itu bergembira dengan kain kapan yang dipakaikan padanya. Ini cara kaedah dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Lepas pada itu orang ni akan datang tanya. Roh yang lain ni akan tanya, bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana kamu? Pernah tak dia mendatangi kamu? Datang tak? Lalu orang ni akan jawab, tidak. Dia kata, tak pernah pun saya jumpa anak kamu. Lepas ketiadaan kamu tak ada dah. Kami tak pernah dah jumpa dengan anak kamu. Dengar je begitu, bererti di waktu tersebut dia akan rasa sedih. Mungkin saja anak dia telah tidak menyambungkan silaturahim tadi dan juga dihumban ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni yang menyebabkan kita diajar supaya sambung silaturahim. Dan dalam satu riwayat lagi daripada Abu Nuaim, dia menuturkan riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia sebut, sambunglah hubungan dengan orang yang pernah menjalinkan hubungan dengan ayah kamu. Dan ayah kamu telah menjadi arwah kerana hubungan seorang mayat itu masih terus bersambung di alam kuburnya. Sambung, kita jangan tak tanya khabar lagi. Dan kita, ayah kita dah tak ada, kita tanya khabar kawan-kawan ayah kita. Macam mana pakcik macam mana keadaan pakcik, tanya khabar dia. Bila kawan ni meninggal dunia, dia akan cerita keadaan diri kita. Dia akan cerita keadaan diri kita. Ya, anak tuan dahulu sempat WhatsApp pada saya. Waktu mana hidup dahulu, anak tuan dahulu pernah kata begini pada saya. Jika kamu terus menjalinkan hubungan, dengan orang yang pernah menjalinkan hubungan dengannya, kerana hubungan seorang mayat itu terus bersambung di alam kubur jika kamu terus menjalinkan hubungan dengan orang yang pernah menjalinkan hubungan dengannya. Maksudnya, kita akan bersambung walaupun dah meninggal dunia. Ni disebut gambaran bagaimana kita nak suruh berterusan. Dapatnya gambaran amalan kita ini ditunjukkan, boleh jadi ulama kata dengan cara malaikat yang datang tunjuk. Ataupun ditunjukkan amalan kita ni dengan apa dia? Orang dah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia ni datang tolong sambung, bagi tahu ni keadaan-keadaan yang berlaku pada keluarga kamu ini sendiri. Ni keadaan yang kedua. Lepas pada itu kita akan tanya, Ustaz, macam mana saya nak buat baik pada ayah saya yang telah meninggal dunia? Betul. Boleh jadi kita akan tanya, bagaimana kita nak buat baik pada suami kita yang telah meninggal dunia? Waktu mana di hidup kita tak sempat kita nak buat baik. Ataupun kita tanya, macam mana kita nak berbuat baik pada ibu kita yang telah meninggalkan kita? Macam mana kita nak buat baik pada anak-anak kita yang dah tiada bersama dengan kita pada saat ini? Ini Rasulullah cerita tentang bagaimana keadaan demikian, yang diriwayatkan oleh Abu Usaid As-Sa'idi menuturkan bahawa ada seorang yang datang pada Nabi SAW. Seraya dia sebut, ya Rasulullah, apakah masih mungkin saya berbuat baik kepada orang tua saya yang telah saya lakukan setelah kematian mereka, ya Rasulullah?
Boleh tak ya Rasulullah, saya nak berbuat baik kepada orang yang telah meninggal dunia ni ya Rasulullah, kerana hari-hari dia lalui dalam kubur tu saya tak tahu macam mana dia keadaan dia ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, kata Rasulullah, ada 4 cara yang kamu boleh meneruskan berbuat baik kepadanya walaupun dia telah meninggal dunia. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan tinggalkan dalam doa kamu menyebut tentangnya. Sebut dalam hidup kita ni, sebut. Ya Allah, saya kerinduan pada arwah ayah saya ya Allah. Kita sebut, ya Allah, saya kerinduan kepada arwah ibu saya ya Allah. Saya kerinduan kepada anak-anak saya ya Allah. Kita sebut pada Allah, ya Allah, tolong jadikan kuburnya ya Allah di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Kita sebut dalam doa kita. Yang pertama, Rasulullah sebut demikian. Yang kedua, kamu penuhi janji-janji yang diinginkan waktu mana dihidup dahulu. Janji-janji yang kadang-kadang kan arwah ayah kita ni, dia pernah kan cuba tengok masjid. Oh, orang nak buat masjid. Ayah rasa ayah nak bagilah bahagian ayah untuk dia. Tiba-tiba tak sempat. Dia tak sempat untuk dia nak bagi. Menghadap depan Allah. Kita pun ambil bahagian kita. Kita sebut, ya Allah, sampaikanlah pahala ini untuk arwah ayah saya ya Allah. Kita sebut demikian. Bila kita buat saja begitu, kita berbuat baik padanya. Kita berbuat baik kepada, ataupun arwah ayah kita, dia sebut dulu waktu mana dia hidup dahulu, dia kata seronoklah tengok orang ramai datang, seronoklah tengok keadaan rumah kita ni ceria je dengan orang ramai, anak-anak yatim yang datang. Lalu kita panggil anak-anak yatim, datanglah rumah saya, jom saya nak buat jamuan, jom saya nak buat kenduri sedikit untuk kesyukuran dalam hidup dan sebagainya. Kita tak sebut nama kenduri arwah pun tak apa, tapi kita sebut saya nak buat kenduri untuk rasa kegembiraan dalam hidup saya. Kita sebut demikian sampai tak pahala ini sampai kepada mereka yang dah meninggal dunia itu. Kemudian yang ketiga, kita bagaimana Rasulullah kata, kamu muliakan teman-teman arwah yang hidup. Waktu mana dia hidup dahulu, dia berkawan dengan siapa, kamu muliakan dia. Kerana waktu mana kamu muliakan dia, Allah tunjukkan amalan kamu ni untuk dia. Masya Allah. Kamu buat baik, kamu sambungkan silaturahim. Zaman sekarang saya nak sebut, kadang-kadang ada orang yang ada FB, orang yang ada Instagram, orang yang ada yang disebut laman sesawang itu. Kalau waktu mana dia hidup dahulu, dia hidup dalam keadaan dia hidup aktif dengan Facebook, cerita benda-benda yang baik, teruskan. Jangan kita tak payah nak tutup-tutup, tak payah. Teruskan benda yang baik itu, kerana pahala-pahala berterusan. Tetapi kalau sekiranya dia tulis dengan benda-benda yang tak baik, maka cara yang kita nak buat baik pada dia, tutup laman sesawang itu. Ataupun kita delete semua tulisan-tulisan yang tak baik, ataupun upload-upload yang tak baik yang dilakukan sebelum daripada ini. Mulakan upload benda-benda yang baik untuk pahala-pahala yang baik untuk diri dia. Ini satu cara yang kita nak teruskan pahala yang bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Biar sebab tu saya sentiasa sebut dalam hidup kita ni, agar kita meninggal dunia, pahala-pahala kita masih hidup. Jangan kita meninggal dunia, saat mana kita menghadap depan Allah, dosa-dosa kita masih hidup. Jangan demikian. Biar kita lah menghadap depan Allah dalam keadaan yang kita tidak ada lagi dosa-dosa yang hidup. Dosa-dosa ini telah mati. Matinya dengan kematian kita. Jangan sampai peringkat waktu mana kita mati, tiba-tiba dosa masih hidup, jasad kita mati. Salah satunya apa dia? Laman sesawang yang kita ada ni. Tulis benda-benda yang baik. Kemudian upload gambar-gambar yang baik. Kemudian tulis dalam keadaan kata-kata yang baik. Ini semua menghidup dan memuliakan teman-teman mereka yang masih hidup itu. 3 Rasulullah sebut. Yang ketiga, yang keempat, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sambung silaturahim yang menjadikan kamu dengan dia, dengan engkau tidak akan mendapat kasih sayang melainkan daripada keduanya. Sambung silaturahim, perbanyakkan, sambung lagi silaturahim. Dulu dia tak pernah, ayah kita ni tak sempat nak ziarah sepupu-sepupu. Kita pun pergi ziarah sepupu-sepupu yang dia tak sempat dia nak lakukan. Bila katakanlah dia hidup dalam keadaan kerja, tahu-tahu mati dalam kerja,
Ramaikan orang demikian. Ada orang yang sedang sibuk dengan cari harta, mati dengan longgokan harta. Bila sampai peringkat demikian, dia terlupa tentang keluarga dia. Dia tak sempat nak ziarah adik-beradik dia, tak sempat nak ziarah sepupu dia. Kita sebagai anak ni sambung silaturahim, pergi minta maaf lah waktu arwah ni hidup dahulu, tak sempat nak ziarah. Tapi biarlah pahala ini sampai pada dia dengan saya datang ziarah ini. Kita mewakili arwah yang telah meninggal dunia itu. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang tiga, yang kematian, yang orang yang berada di alam barzah, yang disebut dengan kematian penderhaka. Kematian penderhaka ni insya-Allah kita akan sambung pada akan datang nanti dalam membicarakan tentang suasana malam dan siang penderhaka di dalam. Bagaimana keadaan bila kita sedekahkan sesuatu surah Al-Fatihah, surah Yasin dan juga zikir-zikir tertentu kepada arwah ibu dan juga ayah ataupun atuk dan nenek kita, Ustaz? Adakah sampai? Saya nak sebut tentang mengenai perkara demikian merupakan perkara yang dibincangkan panjang oleh para alim ulama'. Cuma kebanyakan para alim ulama' sebut kalau datang daripada anak yang soleh maka dia akan sampai. Tiap kali mana kita baca dan kita doa kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia ini, semuanya akan sampai kepada mereka itu kerana kita melakukan amal soleh. Kecuali kalau sekiranya yang dilakukan itu di atas yang dinamakan dengan paksaan ataupun yang dinamakan dalam keadaan yang dilakukan dalam keadaan pujukan dan sebagainya, yang tidak didasarkan pada keikhlasan. Berbuatlah sesuatu dengan penuh ikhlas, Allah akan sampaikan ganjaran ini kepada mereka yang telah meninggal dunia tadi. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah pun ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita supaya kita ni baca Quran, baca doa dan baca zikir-zikir bagi melapangkan mereka yang berada di sana. Dengan cara tersebut dia akan dapat pahala. Kalau amalan ini pun dapat pahala dan sampai ganjaran kebaikan kita lakukan, 4 perkara yang kita sebut tadi pun sampai, tak kalah baca Quran tak sampai. Dia jadi demikian. Itu dikiaskan oleh para alim ulama' lah, dalam tujuan nak suruh pada diri kita jangan berhenti daripada doa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadikan kubur-kubur yang telah meninggal dunia dan arwah-arwah yang telah meninggal dunia itu menjadikan kebaikan untuk mereka di sana. Satu. Yang kedua, kita kena faham kenapa Allah tak jadikan lepas pada mati terus akhirat. Allah jadikan dahulu lepas pada mati ada alam kubur dan alam barzah. Dengan tujuan apa? Salah satu ulama sebut berdasar pada gambaran yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya nak suruh orang yang hidup ini membantulah orang yang telah meninggal dunia. Bila sampai tu akhirat, bila kita nak membantu? Bila masanya? Masa di waktu tersebut ada di kalangan hamba Allah yang dia mati dalam keadaan yang banyak dosa. Tiba-tiba orang yang hidup ini berdoa pada Allah. Siapa yang hidup ini? Anak-anak yang saleh. Waladin saleh yad'uhu lah. Anak yang saleh yang doakannya. Ataupun amalan ilmu yang tafi'u bih. Ilmu yang bawa manfaat pada orang lain. Ilmu yang bawa manfaat dia diajar dan diingatkan pada orang lain. Maka amalan inilah yang membantu kepada orang yang dalam kubur itu. Bila orang dalam kubur tadi banyak dosa, tapi anak-anak yang saleh ini berdoa dan doa pada Allah, akhirnya Allah tebuskan daripada dosa-dosa tadi dengan ganjaran pahala kerana hasil daripada tinggalan yang baik yang kita tinggalkan ini. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Hendaklah kamu bimbang kalau sekiranya kamu tinggalkan satu zuriat. Yang zuriat jenis bagaimana? Di'afan, yang jenis lemah agama mereka, lemah, tak ada kekuatan harta bendanya. Khafu alaihim, kamu takutlah di atas mereka ini. Falyattaqullah, kamu bertakwalah pada Allah dalam urusan ini. Wa qulu qawlan syadida, wa qulu qawlan sadida, hendaklah kamu cakap dengan cakapan yang tegas. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh cakap dengan cakapan yang tegas ini? Dengan tujuan nak suruh supaya kita tak rasa ralat bila kita meninggal dunia nanti. Biarlah kita rasa tegas, kita rasa alhamdulillah aku meninggal saat di mana keluarga aku dan keturunan zuriat aku, zuriat yang saleh, dan keturunan aku, keturunan yang saleh dalam hidup. Tinggalkanlah satu benda yang manfaat. Saya pernah sebut dalam rancangan ini, jangan kita beralasan, kita kata saya tak ada anak. Jangan kita beralasan, kerana agama ini memberi ruang pada kita untuk kita mendapatkan anak. Kalau kita tak ada anak kita, anak kandung, kita boleh cari anak angkat.
Anak Islam membenarkan kita dapat anak angkat. Macam mana nak cari anak angkat sekarang? Banyak sekolah-sekolah tahfiz, banyak program-program yang dirancang sekarang. Dalam rancangan saya terlibat dengan NGO Muslim Care Malaysia. Saya terlibat dengan rancangan mereka ni. Mereka buat program-program yang manfaat. Saya sendiri terlibat dengan sekolah-sekolah tahfiz. Dan anak-anak yang dijadikan anak-anak angkat, kita benarkan. Anak angkat ini dengan tujuan untuk kitanya menambahkan lagi anak-anak kita di atas dunia ini. Kalau tak ada anak angkat, kita boleh buat yang disebut dengan anak susuan. Kita boleh jadikan anak susuan. Kalau tak ada juga anak susuan, kita ada anak saudara yang haram kita kahwin dengannya. Kalau tak ada juga anak saudara, tak ada juga anak, memang saya ni sebatang kara lah Ustaz, carilah anak-anak kucing. Senang cerita ni, senang cerita untuk kita bela dan kita jaga. Boleh juga mudah-mudahan paling tidak dia akan dapat kebaikan dalam hidup kita. Dah kita duduk tempat jin bertendang kan, jadi kita belalah kucing. Senang ceritanya, nak sebutnya gambaran bagaimana, jangan beralasan untuk perkara demikian. InsyaAllah. Nampaknya itu saja masa kita ada Ustaz. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan menarik juga yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita, tapi insyaAllah pada minggu-minggu akan datang kita akan sambung lagi Ustaz untuk tajuk ini insyaAllah. Apa pun terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.